Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirah. Badal ma taqulu aina ashabul khatwah, aina al-awliya, aina ar-rijal, qul aina al-basirah, hal yasluhu lil mutanaqqih bil kazar ay yara ya bintal sultan. Dia kata sebagai ganti bagi ucapanmu. Sambungan dulu ya. Di manakah empunya langkah ya. Dia kata ada ke lagi orang ahli khutwah, tahu di langkah. Dalam istilah sufi dia panggil ahli khutwah, orang yang bumi ni selangkah kan. Ya, Syekh Daud Fatani kan semua ahli khutwah. Tahu lagi pengarang hikam terjemah Melayu Tok Pulau Manis tu ahli khutwah. Dia mengaji di Mekah. Tok Pulau Manis kan Syekh Abdul Malik duduk di Terengganu, di kampung apa? Serada, Pulau Manis. Jadi ketika dia di Mekah, musim buah durian di kampung. Jadi mak dia tengok buah durian, kalau Malik ada dapat dia makan. Kejap lagi dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Ya. Mana dulu ada bentan kapal terbang laju macam kita, dulu pun semua naik kapal laut bentan ni. Dia tengok dia sudah sampai. Kemudian dia bawa bekal lagi buat. Itu dia bagi ahli kutub. Dunia ada selangkah kan. Syekh Daud Fatani, banyak kita baca kitab dia kan. Ini pun kitab dia ni boya dia pun. Tak tasawuf ada, kitab fiqh semua ada. Surudin pun ada. Jadi kerja dia pagi-pagi dia alih lembu mak dia. Dia nak bagikan apa tu sup, pergi Mekah kan. Mandi Mekah. Petang kan balik-balik. Esok pagi tu lagi-lagi pergi kan. Kapal terbang pun lawan laju. Sekelip mata je. Sap. Itu dipanggil ahli khutwah. Yang ni dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Nabi ada ilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang, dia berjuang. Nabi ada mukjizat, ia ada karamat. Amul lengkap. Ini betul-betul warasatul anbiya ya. Kalau tidak ada tu sikit-sikit je lah. Sebab waris tak sama kan. Ada makan asabah, ada makan tu 8 tu 5, separuh je macam. Sebab ilmu tu pusaka. Jadi makan banyak ni pada awliya semua dekat dia. Ya, kalau Nabi boleh berjalan lebih laju daripada itu sampai ke atas Sidratul Muntaha, sampai mustawa hamba atas kan. Mi'raj siap. Dia tak main mi'raj, dia main bawah jadi ya kan. Samsud jadi. Itu antara dia. Si Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi pun setengah riwayatnya tu. Satu hari dia berjalan jauh kan, mengaji berkitab dia tak bawa. Dia suruh anak murid dia ambil, dia sarungkan jubah dia. Kejam mata dia kata, baca sab buka dah sampai. Ya, tenang ni tuan ni. Kita buka-buka lagi tak sampai. Ini alif. Jadi orang tanya, dia bertanya aina ashabul khatwah. Di manakah ada empunya langkah? Banyak punya langkah tak faham benda punya langkah. Punya langkah tak mana ahli khutwah. Orang yang bumi dia selangkah bagi dia. Maknanya apa? Karamat dia. Ada ke orang jenis tu pertanyaan dia. Di mana para wali? Ada wali ke? Setengah-setengah buat wahabi dia minta wali-wali cerita tua-tua dulu tu kurang hajau. Kalau dia tak percaya wali, murtad jawab dia. Orang tak percaya wali mana ada, kafir orang tu terang. Sebab dia terang-terang bertentang dengan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun ala inna awliya. Tak nampak? Buta mata dia dan terang dia. Terpampang ayat Quran. Awliya jam'u waliyin. Dia punya kalimah jamak. Mufrad dia apa? Wali. Mana orang yang taat zahir dan batin kepada Ta'ala. Itu wali kekasih. Mana awliya kekasih kan. Di mana empunya langkah, di mana para wali, dia kata, dan ucapkanlah di mana basirahmu. Ya, kalau orang tanya kita ada ke lagi wali, kita tanya mata hati kau bersih ke tak? Dekat macam tu je. Ya, mata hati kau dah terbuka ke belum? Tanya dia. Ke mata hati kau buta lagi? Ada macam tu je. Tak usah jawab, ada jawab macam tu. Ni tukang pengarang jawab ni. Ya, kalau tanya dia kata ainal auliya, dia jawab ainal basirah. Di mana mata hati kamu? Sampai kau tak nampak benda tu, kau tak faham lagi. Maksud dia itu. Ya, maknanya benda tu maujud setiap zaman ada. Cuma di akhir zaman di mana banyak tersembunyi kan. Adakah patut bagi orang yang bergelumang dengan kotoran untuk melihat puteri raja? Ya, anak raja nak tengok kalau dia bergelumang dengan longkang, dengan apa kotor bodoh, dia boleh jumpa kan? Tak boleh. Ya, kita kalau hari raja sehari, tu raja sehari, satu hari je, betul tak diraja lah. Kan, kalau tua-tua dulu raja sehari, nak bersalam dengan raja sehari pun, ya, dia tak boleh, kena mandi dulu kan. Dia pergi batu, dulu orang
bertolong gotong royong rumah kecil kahwin kan, basuh pinggan mangkuk. Jadi tengah kotor-kotor berpeluh semua nak pergi salam pengantin, orang tak bagi, hei pergi mandi, busuk aku. Kalau pengantin ni pun tak layak kalau kita busuk, apatah lagi nak menghadap para awliya. Sebab awliya dia panggil apa? Araish, dia panggil Araishillah, mana pengantin Allah Ta'ala. Ya, tajul arus. Tajul arus apa nama? Arus, pengantin. Kalau jamak dia Araish, mana pengantin Allah ialah para wali. Maka kalau nak jumpa dia kena bersihkan dalam. Kalau nak jumpa pengantin luar ni kena bersihkan luar. Ya, tapi yang dalam lebih besar. Kalau nak berjumpa waliullah, sila bersihkan dalam. Bila dalam kita bersih, tuan tak payah minta, tuan bagi jumpanya. Tak payah minta. Ya, sebab dia satu lain ni kan. Dia selain dia berjumpa. Dia hadir, entah para wali ar-ruh dia sentiasa hadir. Kita nampak tak nampak. Kalau Imam Ghazali pula, dia bagi pengakuan tu, barang siapa membaca kitabku, rohani aku sentiasa hadir kat situ. Kau baca kitab Minhaj, baca kitab Imam Ihya, rohani dia ada. Cuma kita terbuka nampak tak nampak ya. Sebab tu ditanya ainal basirah, di mana mati mata hati kau tak nampak air. Jawab macam tu je. Habis. Mana para aulia atau sifat dia? Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahui bahawa para waliullah, dia tidak ada sebarang ketakutan dan dia tidak ada sebarang kecitaan. Dia tidak ada bearing, apa semua tak ada kat dia. Tension tak ada. Sebab apa? Sebab apa? Cuba jawab. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam syurga. Dalam syurga mana ada duka cita kan? Para awliya dia duduk dalam jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan, yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhan. Dia dua syurga, di akhirat satu, di dunia satu. Apa di dunia? Jannatul ma'rifah. Ya, orang yang duduk dalam makam ma'rifat, dia telah fana dengan Allah Ta'ala, makhluk, hati dia sentiasa dengan Tuhan. Subhana rabbiyal azim la yasbutu apa dia? Litajalli azamatihi syai'un. Ya, ingat buat wirid tu. Pas sembahyang baca lah 10 kali ke boleh. Ya, subhanallahil azim, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung. La yasbutu, tidak sabit. Apa tak sabit? Padam, tak ada. Litajalli azamatihi, bila pentajalian pertuhan itu berlaku. Litajalli, kerana tajalli azamahnya, tidak akan sabit apa? Syai'un, satu pun tak ada dah, lenyap habis. Itu maksudnya. Mana bila Tuhan tajalikan kebesaran dia, tenggelam segala pandangan makhluk. Bila tenggelam pandangan makhluk, bermakna dia tidak ada alam mulki ni. Rohani sudah pergi alamin malakut wal jabarut, berlazat dengan Tuhan. Itulah nikmat sebenar. Ya, bila tajali tu dia akan berlaku tu. Kalau tajali pak Tuhan buka, memang padam habis. Bermakna kalau kalbi kita tak padam lagi makhluk, maka tergigi nak cari pandangan makhluk. Itu dia belum tajali dan ya. Itu kan tajali, itu tergoli lagi. Ya, tajali dia tapam, dia pancar no, dia habis tenggelam. Kecil itulah tempat dia apa? Berlazat, bernikmat dia dengan Tuhan. Itu dia. Ya, dia duduk dalam makam makrifat yang sebenar. Bila apa? Bila ditajalikan azamah, ditajalli azamati rabbi, ya, ditajalli azamatihi, maka la yasbutu syai'un, satu benda pun tak sabit. Ya, subhanallahil azim, maha suci Tuhan yang maha agung. La yasbutu, tidak sabit. Litajalli, la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Ya, tidak sabit maknanya bila tajalli akan kebesaran dia, satu pun tak hilang habis. Itu nikmat sebenar. Bagaimana para awliya dia duduk taraf tu. Ya, sebab tu jiwa dia tak pernah apa? Runsing. Dia punca kerunsingan, punca manusia bearing, tak tenang, gelisah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab hati dia tidak diikat dengan Allah. Al-Quran dah sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahui dengan zikrullah, mana apa mana zikir, ingat, tawajuh, murakabah, musyahadah, semua mana-mana umum masuk dalam mana zikir. Juga martabat pada tinggi dia surut dengan Tuhan. Oh, memang habis, karam habis. Sedap berlazat dia dengan Tuhan. Mafhum mukhalafah dia, bila hati tak ingat Tuhan, diikat dengan
makhluk, maka dia tak akan dapat ketenangan. Jangan harap ketenangan kalau kalbi kita ikat dengan makhluk, kita tak ikat dengan Allah. Jangan harap. Dia kata dengan kaya dia tenang, pembohong. Dia dah kaya lagi pening, rumah tak ada pintu pagar, dah kena pakai gate, dah tak ada jaga, dah kena pakai jaga, ya, dah tak ada escort, dah kena escort, kan, dah takut. Sebab yang tak ada takut dalam dunia ni para aulia ada, lain semua takut. Siapa tak masuk lain para wali, jiwa dia sentiasa takut. Betul? Dia berniaga takut apa? Takut rugi. Ya, dia hidup takut mati, dia senang takut susah, dia sihat takut sakit, dia sakit takut semua takut, nak atas kereta takut, aksiden, semua takut, semua dalam ketakutan. Yang tak ada dalam ketakutan bila hati dia tambah dengan Allah, bila dia berlazat dengan Tuhan, benda semua hilang. Dia syauk lazat dengan Tuhan. Cari jalan tuan-tuan, cari jalan untuk memadamkan temangan dengan makhluk. Tu jalan tarekat Sufia tu lah dia. Dia bawa nak pergi pada makna panak. Dia berjalan bersedap dengan Tuhan. Cari sedap dengan Tuhan, jangan cari sedap dengan makhluk. Tu karut tuan. Makhluk akan hilang. Kita tambatkan hati kita dengan benda hilang, akhirnya apa? Ini menyesal lah tuan. Baru satu raja datang kan, dia tunjuk satu orang hadiah dia, satu bekas yang cantik berpapah dengan permata mahal. Ditunjuk pada seorang wali. Ya Sayyidi Syekh, apa pandangan kamu dengan hadiah ni? Dia kata itu bala. Kalau raja tu mengadang ni, kau ni aku tunjuk mahal tu, itu bala, dia kata. Duk tak berhari, benda tu pun pecah. Oh, dia jumpa wali betul lah, dia kata. Aku dah sangkut hati kat dia, bila pecah aku dah rasa rugi, aku dah menyesal, rasa galat. Tapi kalau aku tak sangkut kat dia, apa tak ada. Sangkut ke hati dengan makhluk, kita bodohkan diri kita. Pasal kita nak ingat dia, pasal nak kata, oh bodoh ini. Sangkut hati alik billah, hambat hati kita dengan Allah. Itu jalan sebenar. Habis tu ya. Jadi dia tanya mana wali. Wali ada, engkau je mata hati tak terbuka, kata. Berkarat lagi, buanglah karat. Nampak dah, cermin dia boleh tangkap. Cermin kan, sifat dia boleh menangkap, tapi tak dapat menangkap sebab ada debu penuh. Dia lap dah debu tu je. Lap debu tu terbuka lah. Itulah makna dia ya. Sebab dia kata hal yasluhu lil mutalaqih ya bil qazar ayyara baitil bintar sultan. Macam mana dia kata kau dah bergelumang dengan kekotoran. Kalau batin mana maksiat, lalai, bergelumang. Habis kau nak tengok mana, nak buka para wali jumpa. Mana jumpa wali tak nak jumpa kita. Bersih saja, tak payah minta dia hantar, dia tak nak bagi habis. Kemudian satu lagi, wa yurwa an syaihin Makinuddin al-Asmari. Itu nama cantik dan makin. Apa makin? Enjin bagi agama dan si Makinuddin al-Asmari, wali besar radhiyallahu anhu. Tu. Anahu qal kuntu bil Iskandariyah fara'aitu syamsan qad tala'at ma'a syams ma'asyaallah fata'ajjabtu min zalik ya fadanautu minhu fa iza huwa syabun qad khatta izaruh qad ghalaba nuruhu ala nuri syams masyaallah fasallamtu alaihi faradda alayya salam. Diriwayatkan kepada Syekh Makinuddin al-Asmari radhiyallahu an bahawa dia berkata, satu ketika aku berada di Iskandaria di Mesir, tiba-tiba aku melihat satu sinaran matahari muncul bersama-sama matahari ada. Jadi dua matahari itu. Dia tengok, ada dua matahari terperanjat, dia tengok Lalu aku pun merasa hairan dengan hal demikian. Justru aku mendekati, bila dia dekat ni cahaya apa satu lagi macam matahari ni. Melihat beliau seorang pemuda rupanya rupanya wali itu, dia punya nur memancar sampai ke atas. Tu dia. Dia wali-wali ni orang saleh, orang atas, malaikat tengok cahaya memancar daripada atas naik. Bukan tengok tempat maksiat tu bukan hitam gelap dan kasino, pub, bar tu semua hitam gelap. Tempat maksiat tu gelap. Jadi dia melihat pancaran naik. Kemudian dia pun lihat tadi seorang pemuda. Dia suruh mendekati dia, lalu aku pun mana tadi? Melihat sinaran seorang, lalu aku hairan mendekati, melihat dia seorang pemuda yang panjang, pemuda yang tinggi lah. Kawasan janggut dia tadi, dia panjang janggut dia. Cahaya dia mengalahkan cahaya matahari, masya-Allah, terang menerang. Lalu aku memberi salam kepadanya seraya ia menjawab salamku, dan aku bertanya kepadanya, sambungan sikit, ada sambung ni. Apa sambungan dia? Kata faqultu lahu min aina akbalta, faqala sallaitu as-subha fil masjidil aqsa
ya bil Baitul Maqdis wa usalli zuhur indakum wal asr bil Makkah wal maghrib bil Madinah. Masya-Allah. Dia rawan Nabi kan. Aku bertanya dia, daripada mana engkau datang Syekh pemuda? Wali kan, muda lagi jadi wali. Dia menjawab, aku salat sembahyang subuh di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Dan aku salat zuhur dengan kamu sekarang, dan aku salat asar kan kat Mekah dan maghrib kat Madinah. Oh lah, tak payah naik train kan. Sap dia lah ni panggil ahlil khutwah, bumi selangkah, sup di sana kan. Itu setengah daripada aulia, Tuhan mudahkan dia, ya. Dia tak sakit kepala, kita nak pergi jauh kan, nak kumpul duit lagi, nak pergi tambah ban naik lagi, pening kepala. Wali-wali tak ada sup dia begini kan. Sebab apa? Sebab ketika dia takut dengan Tuhan, Tuhan tasarrufkan. Makhluk semua tunduk kat dia. Man khafallah khafa kullu syai. Siapa gerun betul dengan Ta'ala, marifat dia tegar, maka Tuhan tundukkan yang lain kepada dia. Itu karamatul awliya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna khaira kulli amrin. Alhamdulillah. Subhanallahumma. Iya, dari